Saya sebut tadi, Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Mungkin kita pun tak faham apa benda mukjizat terbesar. Besarnya mukjizat Quran ni sebab dia kekal sampai kiamat. Kenapa dia besar? Kerana ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga kekal sampai kiamat. Dia tak sama dengan mukjizat Nabi Musa yang ada tempoh limit. Dia ada expiry date. Bila datang Nabi kemudian, syariat Nabi Musa terbatal. Datang aja Nabi kemudian, syariat Nabi Ayub terbatal. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi ni, selain daripada Nabi Muhammad, bersifat temporary, yang hanya boleh dilihat oleh orang zaman tu. Katalah ada satu hari orang nak beriman dengan Nabi Musa. Pada hari inilah dia nak beriman dengan Nabi Musa. Dia pergi tanya orang yang dakwa dia pengikut Nabi Musa, apa bukti kenabian Nabi Musa? Buktinya adalah Nabi Musa ni boleh tukar tongkat jadi ular. Buktinya Nabi Musa boleh belah laut. Jadi kalau orang yang tak beriman ni tanya, tolong tunjuk kat saya sikit macam mana, saya nak tengok. Benda tu tak boleh diulang, dah berlaku sebahagian daripada sejarah. Dia kata, saya tak percayalah kalau hanya cerita, saya nak tengok depan mata, real. Bukan nak memperkecilkan mukjizat Nabi Musa, kerana ia juga datang daripada Allah, tetapi ia mukjizat itu sesuai dengan syariat yang Nabi Musa bawa. Kerana syariat tu tidak berkekalan, datangnya Nabi Muhammad membatalkan syariat Nabi Musa. Sebab itu Nabi SAW sebut, "Lau kana Musa hayya la yas'uhu illa ayyatba'ani." Kalaulah Musa tu masih hidup, tak ada ruang untuk dia melainkan dia juga kena ikut aku. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni syariatnya kekal sampai kiamat. Walaupun Nabi dah wafat, tetapi Allah kekalkan Al-Quran supaya orang yang datang kemudian membaca Al-Quran, semak isi kandungan Quran, selari dengan pembuktian yang berlaku di zaman dia. Maka dia tahu ini bukan datang daripada manusia yang biasa-biasa, tetapi dia diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sediakan di dalam Al-Quran ini bukan hanya keindahan bahasa yang orang Arab zaman dulu terpesona, tetapi Allah sediakan dalam Al-Quran beberapa ayat nak bagi tahu dekat mukmin, ayat ni kamu kena gunakan dan promosi orang yang bukan Islam supaya mereka berfikir. Bagi orang yang nak fikir, mereka boleh fikir. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi mukjizat saintifik, ayat-ayat yang mempunyai kita panggil sebagai mukjizat dari sudut sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mukjizat saintifik tu tuan-tuan dah biasa dengar. Mukjizat saintifik dalam Quran ni mungkin tuan-tuan ada dengar. Tadi saya baca ayat Quran, khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia daripada alaq. Saya saja tak nak terjemah, sebab orang Melayu dia terjemah alaq tu apa? Segumpal darah. Tak betul. Bukan segumpal darah. Alaq dalam bahasa Arab bukan darah. Alaq dalam bahasa Arab dam. Segumpal darah terjemahan yang silap. Quran kata alaq. Apa maksud alaq? Dalam bahasa Arab, alaq ni sesuatu yang tergantung. Sebab tu hanga dipanggil alaqah, penggantung. Kenapa tergantung? Kerana janin dalam perut ibu dia memang tergantung pada peringkat awal. Maksudnya menciptakan manusia daripada satu objek yang tergantung. Mana Nabi tahu? Zaman tu bukan ada ultrasound. Zaman tu bukan ada scanner. Zaman tu bukan ada 3D. Allah mewahyukan kepada Nabi. Dalam bahasa Arab juga alaq bermaksud stuck, terhenti, tersekat. Kerana pada peringkat awal kejadian janin, darah tidak berfungsi, darah tidak berjalan, sehinggalah adanya jantung. Begitu juga alaq dalam bahasa Arab bermaksud lintah. Kenapa lintah? Diciptakan manusia daripada satu objek
seperti lintah. Boleh juga terjemah macam tu. Kenapa? Kerana bentuk awal janin manusia memang seperti lintah. Dari sudut bentuknya, panjang seperti lintah, sifatnya juga seperti lintah. Duduk dalam air ketuban seperti mana lintah duduk dalam air lombong. Dan juga dia, kalau lintah hisap darah, janin manusia menghisap plasenta ibu dia. Ini biasa dengar. Quran cerita tentang madu lebah yang mempunyai manfaat. Quran cerita tentang spora, pendebungaan. Tapi di sana ada satu lagi mukjizat yang jarang orang cerita. Mukjizat sejarah. Quran reveal satu benda di zaman Nabi, hari ini orang buktikan benar. Dari sudut sejarah, yang mana Nabi tak hidup zaman tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, kalau tuan-tuan baca Quran, tengok surah Yusuf. Raja tu Quran panggil apa? Raja tu Al-Quran gelarkan dia dengan gelaran Al-Malik. Raja Al-Malik. Wa qala al-maliku tuni. Malik itu berkata, bawa Yusuf. Nabi Yusuf ni dekat Mesir, betul? Dia menjadi menteri di Mesir. Tapi bila kita baca kisah Nabi Musa, raja di zaman Nabi Musa digelarkan sebagai Firaun. Perasan tak? Ke tuan-tuan tak perasan? Kadang-kadang ada orang kita tak perasan. Dia baca je lah. Tapi itu penting tadabbur. Kenapa raja di zaman Nabi Yusuf digelar Malik? Tak ada satu pun ayat Quran yang menggelar raja di zaman Nabi Yusuf sebagai Firaun. Semua Malik. Tapi raja di zaman Nabi Musa juga raja Mesir dipanggil sebagai Firaun. Hari ini pengkaji daripada Perancis buktikan sebenarnya dinasti di zaman Nabi Yusuf berbeza dengan dinasti di zaman Nabi Musa. Bukan hanya beza dari sudut orangnya, berbeza kerajaan. Kerana raja di zaman Nabi Yusuf itu berasal daripada bangsa Arab, keturunan daripada Arab. Maka sebab tu dia baik dengan Nabi Yusuf, kerana masing-masing itu pendatang yang masuk ke Mesir. Berbeza dengan Firaun, yang mana Firaun ni dinasti yang meruntuhkan, yang datang kemudian meruntuhkan dinasti Arab tu. Dia Qibti, dia Koptik, dia orang asal. Maka dia memusuhi Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kerajaannya berbeza. Maka sebab itu gelaran yang Quran bagi berbeza. Ini satu mukjizat. Bahkan dalam kajian baru ini dikatakan nama Haman tu pun memang ada. Penasihat Firaun tu, nama Haman tu memang ada dalam tulisan-tulisan Mesir kuno hari ini. Memang namanya Haman. Subhanallah. Ayat-ayat yang seperti inilah yang perlu untuk kita ceritakan kepada orang yang belum beriman dengan Al-Quran. Bukan hanya kita nak jadikan Quran itu bermanfaat untuk diri kita, kita nak juga jadikan Quran bermanfaat untuk orang yang belum beriman dengannya. Jadi sekadar tu dulu untuk sesi yang pertama ni, sebab poster ni pun dah sampai, kata 5 minit, so saya kena berhentilah.